Allah Tuhan sekalian alam. Dan rupa-rupanya pada ayat 45 yang kita ingin baca sebentar nanti ada perkataan walhamdulillahirabbil alamin. Jadi apakah konteks maksudnya? Mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi halaman 133. Iaitu pada ayat 45 sebenarnya Allah menyatakan tentang orang zalim akan musnah dan dihujungkan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan belajar bersama sebentar nanti insya-Allah. Pada ayat 46 hingga 49 antara kekuasaan dan keesaan Allah serta misi utama risalah para rasul. Kita akan melihat bersama kekuasaan Allah dan disambung pada ayat 50 itu ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumberkan wahyu dan tugasnya adalah memberikan peringatan, dan diingatkan pada ayat 52 itu jangan mengusir orang yang lemah yang perlu diberi perhatian. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 45 hingga ayat 49 pada bahagian yang pertama ini bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang saya hormati dan kasihi sekalian, alhamdulillah kita meneruskan pengajian kita terhadap Al-Quranul Karim. Inilah pegangan kita sampailah kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu mukjizat yang sangat agung yang ada di sisi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan sebagaimana sinopsis yang telah kita dengar sebentar tadi dan baca, kita dapat gambaran bagaimana apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita tidak menjadi orang-orang yang zalim, kerana orang-orang yang zalim pasti akan binasa sebagaimana janji dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-45 hingga 49 Ustaz. Allahu فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 45 hingga 49, kesinambungan daripada hari semalam apabila Allah menyatakan pada ayat 44 ketika mereka melupakan peringatan. Allah menceritakan orang yang lupa pada peringatan, dan peringatan itu maksudnya apa? Kepada mesej daripada Al-Quran yang pada zaman dahulu Nabi Muhammad yang menyampaikannya, dan pada zaman ini ialah apabila kita membaca Al-Quran ini, kita mendengar ceramah, mendengar nasihat-nasihat yang berteraskan kepada Al-Quran, maka apa
apakah kesannya? Allah akan bukakan alaihim abwab kulli syai. Allah bukakan pintu langit ataupun pintu-pintu kepada mereka, ya, pintu-pintu segala-galanya, sehingga kan mereka mendapat kemewahan, mereka mendapatkan kegembiraan melampau-lampau, tetapi selepas itu Allah akan memberikan azab yang tiba-tiba, ya. Dan ini berlaku dalam zaman ini juga, ya, di mana Allah memberikan kepada waktu ini, ya, mungkin ada dalam bentuk gempa bumi, dalam bentuk tsunami, dalam bentuk pelbagai, tetapi ada beza duanya, ya. Kalau katakan ada orang beriman dengan orang yang zalim, yang mendustakan dalam kawasan tersebut. Jadi Allah kata apa dalam ayat 45, faquti'a, ya, maka orang-orang yang zalim dimusnahkan sampai ke akar umbinya, ya. Faquti'a ini maksudnya potong-potong ataupun dimusnahkan sampai hancur, ya, bagi orang yang zalim. Tetapi kalau katakan ada orang yang tidak zalim dalam peristiwa-peristiwa yang mencabar tersebut, apakah yang berlaku? Dia akan beriman. Dia kalau katakan mati pun, dia meninggal adalah mati syahid, ya. Jadi di sini di hujung itu Allah menyatakan walhamdulillah rabbil alamin, ya. Apakah sebabnya ada alhamdulillah rabbil alamin? Kerana orang zalim Allah tunaikan janji, Allah akan hancurkan akhirnya. Bukan mudah-mudah, ya. Peranan kita adalah untuk kita mengingatkan, dan kita sendiri jangan jadi orang yang zalim. Allah bagi peluang. Tetapi kalau katakan dah sampai peringatan sehingga kan dia melampau-lampau, ya, melampau-lampau. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam kehidupan kita kalau ada aktiviti orang buat silap, tetapi kalau ia buat secara terang-terangan melampau-lampau, sebenarnya kita tegur, teruskan. Tetapi kalau orang zalim ini dia mengenakan kepada orang yang memberi peringatan, ya, seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi di Mekah, maka akhirnya Allah yang handle mereka, ya, Allah yang uruskan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersyukur pasal apa? Kalau kita masih lagi beriman, walaupun mungkin ada yang dalam tsunami, ustaz, ya, tapi dia beriman, kalau dia meninggal, alhamdulillah rabbil alamin, segala pujian bagi Allah, pasal orang ini akan mendapat mati syahid. Jadi kita terus kekal dalam iman, dan Allah menyatakan pada ayat 46 ini, katakanlah, ya, ini kata pada Nabi untuk disampaikan kepada orang ramai, untuk kita juga, araaitum, adakah kamu melihat in ahadallah, jika Allah mengambil pendengaran, penglihatan, dan kemudian ditutupkan hati kamu, man ilah, siapa lagi Tuhan selain Allah yang akan mendatangkannya. Ya, ini kali ini Allah membawakan kepada kita hujah, iaitu kalau katakan Allah ambil mata kita, telinga kita, kan orang yang syirikkan Allah, ustaz, ya. Sebenarnya dia ambil mata daripada Tuhan yang esa juga, telinga pun daripada Tuhan yang esa. Jadi tapi bila dalam hidup, ya, dalam hidup dia pergi ambil pula Tuhan lain, ya, yang kita doakan kita jangan jadi begitu, pasal kita tahu bahawa kita mendapat rahmat semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata siapa yang akan datangkan. Ini adalah penghujahan yang diajarkan untuk kita pun berfikir. Kalau katakan ada yang kata bahawa kita sibuklah, kan, nak membaca Al-Quran ataupun nak kembali pada Al-Quran. Kalau kita jumpa orang begini, tanya pada dia, mata dia tu siapa yang bagi? Kan? Telinga dia tu siapa yang bagi? Mengapa susah sangat nak mendengar ataupun nak membaca Al-Quran, ya? Dan juga untuk kita, mengapa susah sangat, rasa susah sangat nak baca Al-Quran, kena ingatkan balik, aku ni dah dapat mata daripada Allah, telinga daripada Allah, tak pernah pula Allah berkira-kira tarik balik pasal tak baca Quran. Jadi saya pun jangan berkira-kira untuk baca Quran, untuk saya menunaikan kewajipan ataupun hubungan saya dengan Allah Subhanahu taala. Jadi Allah di hujung tu Allah cakap apa? Unzur, perhatikan, ya, kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun, ya, perhatikan bagaimana kami menjelaskan. Nusarrif ni diulang-ulang, dan bukan ulang benda yang sama, di mesej sama tapi diulang dalam bentuk berbeza, maksudnya tasrif kalau kita belajar bahasa Arab tu. Jadi ideanya apa? Pasal kadang-kadang manusia ini mungkin kaedah satu tak jalan, kaedah dua, kaedah tiga, kaedah empat, Allah bawakan ayat ataupun kebesaran Allah agar kita semua, tuan-tuan sekalian, dapat menghargai dan jangan sampai jadi seperti orang yang dinyatakan pada ayat 46 ini, thummahum yasdifun, berpaling pasal rasanya ya mata Tuhan, okey, so what, kan dia tanya begitu. Kita hidup hanya sekali, pasal kefahaman hari akhirat itu kadang-kadang rendah ataupun langsung tidak ada, dia mengganggu kita.
Sekali lagi Allah ingatkan pada ayat 47, sekali lagi yang kita perasan dalam surah Al-An'am ni banyak sangat kul pasal kena cakap pada diri kita perkataan-perkataan ini agar kuat iman kita. Pasal surah Al-An'am ini surah Makkiyah menguatkan iman dan juga dalam masa yang sama perjuangkan iman. Sampaikan pada kawan-kawan lain. Jadi skemanya yang seterusnya, ara'aitakum, tak tengok ke? Yang terangkanlah kepadaku, in atakum azabullah, jika didatangkan azab Allah ni dua kaedah, iaitu ba'tatan ataupun jahratan. Ba'tatan ini tiba-tiba datang, ya, satu lagi jahratan. Maksudnya dia dah ada signal. Ada dulu nampak ikan dah mula ke tepi contohnya kan, ataupun dah nampak dah bahawa semua ombak terlampau besar. Dah ada dah petanda-petanda, maka hal yuhlaku illal qaumuz zalimin. Siapa lagi yang akan dibinasa? Tidaklah dibinasakan melainkan kaum yang zalim. Jadi di sini sebenarnya hanya orang yang zalim saja yang diazab. Ya. Jadi kalau katakan ada tsunami, ada orang yang sembahyang pun dia juga meninggal, itu bukan azab. Itu adalah ujian. Kalau dia akhir hidupnya dengan la ilaha illallah, maka insya-Allah itu mati syahid. Peristiwa yang sama tapi ada satu golongan namanya zalim, satu lagi adalah kumpulan yang adil, yang beriman kepada Allah Subhanahu taala. Jadi ini cara kita melihat gempa bumi, tsunami, apa lagi Ustaz? COVID-19 ya. COVID-19 kena pada semua orang. Ya, kita jaga-jaga, kita jaga SOP kita. Tapi kalau ada rakan saudara kita yang meninggal, ya, yang pergi, kalau katakan ia dalam keadaan beriman, kita doakan mereka adalah kumpulan yang syahid. Ya, tetapi kalau orang zalim dia meninggal, rugi jelah, kan? Rugi saja. Allah kata di sini hal yuhlaku illal qaumuz zalimin. Yang dihancurkan adalah orang zalim. Kalau orang yang beriman dia meninggal, itu bukannya dihancurkan, dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas ini kita membaca apakah peranan Rasul. Ya, peranan Rasul pada ayat 48. Kita baca sekali lagi Ustaz ya, untuk kita jelas. Yang ayat 48 ini, kalau kita bercakap tentang sakit mental ataupun sakit jiwa, ada jawapan dalam ayat 48. Jom kita baca. Baik. Kita akan baca ayat 48, kita tegaskan sekali lagi, kita ulang ayat ini. Bagi mereka peranan Rasul yang memberi khabar gembira dan juga pada masa yang sama memberi peringatan kepada kita, kerana itulah sikap manusia, kerana kita sentiasa lupa. Bila pelupa itu perlu diperingatkan. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi ubat kepada kita, sebab di antara penyakit akhir zaman ini ialah kita meninggalkan Al-Quran. Itu lebih besar daripada kita meninggalkan perkara-perkara yang harus ini. Baik, kita baca ayat 48. A'udzubillahi rajim. Wa ma nursilul mursalina illa مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan membuat pembaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jika tuan-tuan perasan, sebenarnya istilah wala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ini banyak dikaitkan dengan hari akhirat, iaitu berada di syurga, tidak ada kebimbangan langsung dan tidak ada kesedihan. Ya, dan khauf dan yahzanun itu dia ada beza sikit. Khauf itu dalam bentuk kata namalah, ya. Yahzanun itu dalam bentuk kata kerja kalau kita tengok kat sini dalam bahasa Arabnya. Jadi apa bezanya? Khauf ini confirm tak berlaku, tapi yahzanun tu adalah sikit-sikit. Kita fikir balik kehidupan kita yang lama tersebut, kita rasa macam alah saya tak buat ini, saya tak buat ini. Dia ada rasa sikit, ya, tapi khauf confirm tak ada. Macam mana nak dapat perkara ini? Pasal kita lihat tugas Rasul, ya, nursilul mursalin illa mubasyirin wa munzirin, iaitu memberi khabar gembira. Khabar gembira itulah yang menyebabkan kita beriman. Khabar gembira
ada syurga, ya, adanya neraka, menyebabkan kita makin beriman kepada Allah. Jadi itu peranan pertama. Yang kedua adalah wa munzirin, memberi amaran, peringatan. Ada benda yang tak betul, ada benda yang kena buat sekarang, ada benda yang perlu diutamakan. Nabi ingatkan, Nabi beri peringatan. Dua perkara, ya. Dan bila Nabi beri peringatan, kesannya apa? Wa aslaha, ya, seseorang itu akan baiki kepada diri dia. Memang membaiki diri ini, ustaz, ya, kalau orang tegur kita, dia memang hati boleh memang sakit sikitlah, kan. Tetapi sebenarnya kalau iman ada, maka kita kata bahawa tak apalah, biarlah saya baiki, saya sakit sikit, tapi kerana iman saya akan baiki. Tetapi cabaran bagi orang-orang yang ada masalah iman, kalau iman antara yang kita bincang, ustaz, ya, orang-orang yang ada masalah hati, dia tak suka kena tegur. Betul. Tak boleh kena tegur. Pasal kalau ketegur, dia akan makin sakit hati, maka dia akan balas balik semula kepada orang yang menegur. Jadi di sini pada ayat 48 ini Allah kata iman dan wa aslaha, beriman dan juga membaiki diri. Dua perkara ini adalah untuk mengubat apa? Dua penyakit yang ada dalam psikologi manusia, iaitu yang pertama perkara yang berlaku ke depan namanya bimbang, dan perkara yang telah berlaku belakang namanya sedih. Dua je. Kalau kita tak ada bimbang dan sedih ini, memang kita tidak ada masalah sakit jiwa ataupun stres level yang melampau-lampau. Kalau katakan kita bimbang, kalau saya bimbang, ujung bulan ni nak bayar apa? Cukup ke duit? Contohnya, ustaz, kan? Dia dah mula bimbang, dia akan mengganggu. Dan yahzanun, alamak, saya rasa 10 tahun lepas saya tak buat ini, saya tak buat ini, saya buat ini yang tak sesuai. Semua perkara itu menyebabkan boleh menambah stres dan sakit di dalam hati kita. Ubatnya apa? Iman. Ya, bila kita baiki iman itu, dia akan menyebabkan kita juga sudi untuk baiki diri kita. Itu cara untuk kita keluar daripada stres level yang tinggi dalam kehidupan kita seharian. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu qata'a, yang bermaksud potong, ya. Dan potong ini yang digunakan tadi dalam ayat 45, Allah memotong, Allah memusnahkan kepada orang yang zalim. 36 kali diulang di dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada kita bahawa kalau kita tidak mahu dipotong, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sebelum dia hancur fizikal, ustaz, ya, dia dipotong, dibinasakan dalam jiwa, perasaan. Jadi sebabnya orang yang zalim, yang syirik, dia tak pernah aman. Tak pernah aman. Dia kita nampak macam dia relax, dia ada yoga ke apa, dia menang. Tak. Dia tak sama dengan orang beriman. Pasal orang beriman, dia ada harapan sampai ke akhirat. Dia beriman, dia percaya ada harapan kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Itu sumber ketenangan yang amat berharga. Jadi sama-sama kita ikuti, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa kita istiqamah dalam rancangan My Quran Time. Moga-moga ia bermanfaat kerana kita kena berbangga kita adalah umat Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita lupa Al-Quran yang ada di sisi kita. Kadang-kadang kita lupa Al-Quran ini sebenarnya ia dapat membina syakhsiah manusia, insan itu, keluarga itu, sehinggalah ummah. Al-Quran ia memberi kesan kepada jati diri insan supaya menjadi insan yang cemerlang dunia dan di hari akhirat. Baik, seperti biasa kita nak tengok sedikit berkenaan dengan tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar iaitu pembahagian sifat tafasyi. Semalam kita dah sebut tentang tafasyi itu apa? Suara, hemburan suara, sebaran suara daripada makhraj kita tengah lidah, huruf syin daripada tengah lidah, kemudian
kita hembur tu, suara shin tu daripada tengah lidah tu, daripada makhrajnya menghemburkan sifat tafasyi sehingga dia orang kata apa, yamlaul fam, sebar dalam seluruh mulut kita, keluar daripada gigi atas, daripada gigi bawah, daripada tengah, keluar huruf shin, tafasyi. Udara itu ataupun sifat tafasyi itu, hemburan daripada makhraj tu mengeluarkan sifat tafasyi, menjadikan ia jelas didengari. Sha, shi, shu, itu huruf shin, tafasyi. Cuma hari ini kita nak belajar terbahagi pada 3, iaitu tafasyi paling tinggi, sederhana dan juga rendah. Tafasyi martabat yang paling tinggi terjadi pada huruf shin yang musyaddadah. Sebagaimana kita maklum, tafasyi ini berlaku pada huruf shin sahaja. So shin yang ada sabdu yang musyaddadah tu martabat paling tinggi. Contoh kita baca surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i, rihlatash shita'i, itu martabat yang paling tinggi. Martabat yang kedua tafasyi ini iaitu pertengahan, terjadi pada huruf slide yang seterusnya, terjadi pada huruf tafasyi yang sukun ataupun yang sakinah, iaitu mati. Contoh, liyashhadu manafi'a lahum. Yang kedua pertengahan pada huruf shin yang mati. Tadi yang pertama yang bersabdu, yang kedua yang mati, liyashhadu manafi'a lahum. Dan martabat yang ketiga yang paling rendah terjadi pada shin yang mutaharrikah, yang berbaris. Wa syahida syahid, wa syahida syahidum min ahliha, wa syahida syahid. Nak sebutnya tafasyi yang kita belajar tu dia ada martabat dia. Mana-mana huruf tafasyi atau huruf shin yang bertasydid tu paling kuatlah. Yang kedua bila dia mati, liyashhadu, ashhadu. Dan yang ketiga bila dia berbaris, syahida, syakira, sya. Dan sedikit perhatian huruf shin, walaupun shin makhraj dia adalah di tengah lidah, fokusnya di tengah lidah. Sebagaimana setengah orang dia bila sebut shin, dia banyak menekankan pada bibir. Dia melampau sedikit. Walaupun bibir tetap bergerak ke depan, tapi bergerak secara fitrah, bukan fokus di mulut. Sebagaimana setengah sebut orang sama macam tu. Lebih-lebih. Syah, salah. Ada tu dia nak suruh apa? Orang tu mengajar orang mengucap syahadah. Orang kata asyhad, betul dah dia sebut. Tak tepat tu, kamu kena sebut sampai muncul macam. Sebenarnya tu yang salah. Yang baru masuk tu betul. Maksudnya jangan sampai melampau. Mulut hanya bergerak secara fitrah sebelum jadi, bukan fokus di mulut. Dia hanya boleh lihat mulut saya, kerana makhrajnya di tengah lidah. Bila terangkat ke langit dan suara tu hemburan daripada mengena belakang gigi atas, belakang gigi bawah, kemudian dia memenuhi mulut, jadilah sifat tafasyi. Tafasyi itu, masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi mencerahkan kepada kita bahawa tafasyi pun ada tahap ya. Ya. Amat berstruktur sebenarnya. Ilmu tajwid ini sendiri dia menyusun cara kita berfikir juga. Itu sebabnya kalau kita lihat nanti kita akan bertemu dengan afala tatafakkarun pada ayat 50 nanti, Allah menyeru kepada kita untuk menggunakan akal kita, fikiran kita untuk buat yang terbaik dalam hidup kita ini. Dan ada seorang yang memberi komentar, Puan Habibah Sa'an, ya, rasa bersalah, rasa banyak buat silap, banyak dosa, alhamdulillah teruskan memperbaiki diri, ya. Itu adalah satu perkara yang dijelaskan pada ayat 48, ya. Maksudnya kalau ada kesilapan kita ustaz, ya, kita bertaubat, tapi caranya ialah beriman dengan wa aslaha, ya. Dia kena move on, ya, percaya Allah dan kita baiki diri dan juga buat sebanyak mungkin kebaikan, ya. Bukannya kita meddle istilahnya, ya, bukan kita sekadar berfikir benda yang kat belakang, kita menyebabkan trauma, menyebabkan kita stigma ustaz, ya, yang menyebabkan kita tak boleh move on kehidupan kita ke depan, ya. Jadi ini adalah terapi di dalam Al-Quran. Pada ayat 49, walladzina kadzabu dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab kerana mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Jadi di sini Allah cakap kalau katakan orang beriman dan islah, dia akan tidak takut, tidak sedih.
Tapi orang yang mendustakan, ya, maksudnya dia tak kisah pasal al-Quran, tidak kisah pasal iman dengan kebesaran Allah, yamassuhumul azab, ya, Allah sentuh. Itu istilahnya yamassuhumul azab. Massa ini, massahumul ni maksudnya sentuh, Ustaz, ya. Jadi azab yang dapat dekat dunia ini adalah sentuhan saja. Ya, kalau orang tu rasa tak tentram, tak tenang, rasa nak menjerit satu dunia, itu barulah yamassahumul azab. Allah sentuh sahaja. Bima kanu yafsukun, kerana derhaka, kerana tidak kembali kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena, kalau nak mengelakkan azab hidup kita ini, hati kita ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cepat-cepat beriman, kuatkan iman. Salah satunya kita baca Quran. Quran ini memang formula ubat mujarab, Ustaz, ya. Syaratnya ialah kita mula membaca, ya, mula memahami, dan kemudian kita islah dengan panduan daripada al-Quran. Kita nak sambung pada ayat 50 hingga ayat 52 bersama Ustaz. Baik, terus sambung baki daripada muka surat yang ke-133 ayat 50 hingga 52. A'udzubillahi minasyaitonir قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 52. Saya harapkan pada tuan-tuan yang mendengar bersama Ustaz, ya, tuan-tuan mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Taala, dapat banyak pahala hasanah daripada Allah Subhanahu Taala mengikuti sekarang, Ustaz, ya, di depan TV, di Facebook, ada yang mendengar di Facebook sekarang ini, ya, mereka bersungguh-sungguh, ya, memberi komen di atas Facebook ini. Kita doakan penuh rahmah Allah, berikan kasih sayang, kerana Allah memang sayang kepada orang-orang yang bersama Al-Quran, dan moga-moga kita menunjukkan kasih sayang itu kepada seluruh masyarakat. Dan ayat 50 ini, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan padamu bahawa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Adakah kamu tidak memikirkannya? Jadi kalau peringkat awal tadi ayat 47 ataupun ayat 46 ada perkataan qul araaitum, apakah kamu tidak lihat ataupun memahami. Tapi kali ini Allah menyatakan la aqulu lakum indi khazainullah
wala a'lamul ghaib. Ya, ada tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, diajarkan. Aku tidak mempunyai perbendaharaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, aku tidak mengetahui perkara yang ghaib, dan yang ketiga, aku ini bukannya malaikat. Aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa aku malaikat. Apa ceritanya? Ceritanya ialah orang-orang musyrik itu, dia mengatakan pada Nabi, kalau kau ni nak mengajak sangat pada Tuhan, kalau hebat sangat, tolong keluarkan air daripada tempat yang kering, contohnya. Dia nak mencabar Nabi lah. Ataupun kalau yang kedua tu, beritahu perkara-perkara ghaib yang kami tak tahu, ya. Dia bertanya soalan-soalan tentang ruh, ya. Kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi di Mekah, di Madinah itu, jadi perkara-perkara itu yang ditanyakan oleh musyrik Mekah. Mereka tanya perkara-perkara pelik, dan yang ketiganya mereka minta malaikat datangkan kepada mereka. Jadi sebenarnya apakah di sebalik khazainullah itu? Mereka ini ada mata duitan sikit, Ustaz. Mereka ni dia suka, dia tak cukup dengan apa yang ada, dia nak dapat lebih banyak lagi duit ataupun harta. Itu mindset dia. Yang keduanya ialah dia rasa bahawa ilmu dia itu sudah pandai, jadi dia nak minta benda yang lebih pelik. Padahal Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa, sama juga dengan mereka. Dan yang ketiganya ialah malak. Malak ini adalah lambang kepada makhluk malaikat yang tidak buat silap. Jadi dia kata, tolong, pasal kamu ni manusia biasa kan, hantarkan malaikat kepada kami. Okey, jadi bila mereka mencabar, Nabi kata inilah jawapannya. Ya, Nabi tidak lebih-lebih, Nabi bukan Tuhan yang boleh mengeluarkan air, yang tahu perkara ghaib, yang boleh mendatangkan malaikat, itu semua dengan izin Allah. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku ini mengikut kepada apa? Wahyu saja yang sampai padaku. Itu sebabnya Ustaz, ya, kalau ada orang kata bahawa apakah yang berlaku dalam My Quran Time ini, ya, sebenarnya ialah kita baca Quran dan kemudian kita sampaikan isi Al-Quran, ya, dan kita doakan tuan-tuan, kawan-kawan kita yang dengar semuanya faham, bukannya dia rasa macam buntu, ni apa yang ada dalam Quran, kan? Kita khawatir nanti bila kita tak dapat kefahaman itu, Allah tak beri kefahaman itu, ya. Kalau satu perkara tak dapat pun kita rasa macam ya Allah, ampunkan kami, ya Allah, berilah kami kefahaman, paling kurang pun sedikitlah dalam perbincangan kita ini. Pasal Allah kata apa? Adakah sama orang yang buta dengan orang yang nampak? Saya doakan tuan-tuan, kita semua adalah orang yang nampak mesej daripada Allah, ya. Afala tatafakkarun, mengapa kamu tak fikir, ya? Mengapa tak fikir betul-betul? Susah sangat ke nak faham apa yang ada dalam Al-Quran ini? Ini mesej daripada ayat 50. Jadi sekali lagi pada ayat 51, penekanan Quran ini penting sangat. Wa anzir, berilah peringatan dengan apa? Perkataan saya kah? Kan? Bukan. Bihi, dengan Al-Quran. Sebabnya Ustaz baca Al-Quran, ya, kalau kita berhujah pun Ustaznya, kita hujah dengan Al-Quran, kita terangkan elok-elok dengan Al-Quran. Moga-moga siapa yang beri kefahaman, bukan saya Ustaz. Bukan saya, bukan ustaz-ustaz yang lain, tetapi ingat bahawa kita ni dicipta oleh Allah, Allah yang memberi kefahaman. Kita sekadar berusaha saja, tapi Allah yang memberi kefahaman. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, ya, iaitu ia memberi kesan pada orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya, tiada pelindung bagi mereka dan memberi manfaat syafaat selain Allah agar mereka bertakwa. Jadi ada orang yang tak takut pada Allah, dia suka saja nak kacau-kacau orang, Ustaz, ya. Dia tak rasa bahawa dia akan dikumpulkan depan Tuhan. Dia boleh je nak type apa, dia nak pancung orang, nak apa sebagainya. Orang begini kalau kita ingatkan dengan Quran, dia bukan makin dekat dengan Quran, dia makin jauh. Kita doa pada Allah, tuan-tuan, ya, kalau katakan ada kawan kita ke yang jenis begini, tak apa. Apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-An'am ini, fa'arid, abaikan mereka, tapi kita masih lagi nak sampaikan, ya, sampaikan zikra pasal kesian. Orang-orang begini mungkin sekali tak jalan, dua kali tak jalan, tapi harapnya seperti Abu Sufyan lah, ya, sampai ke Madinah, sampai balik ke Mekah, boleh tahan tu hampir sekitar 20 tahun Nabi menyampaikan masuk Islam, ya, kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting pada ayat 51, Ustaz, kalau boleh dibaca sekali lagi, ini seruan jangan kecilkan orang-orang yang kembali pada Allah walaupun dia bukan elit. Masya-Allah. Baik, kita baca ayat 51. Semoga kita mendapat peringatan dan menjadi orang-orang yang sentiasa takut kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana kita bakal bertemu dengan Allah. Di manakah Al-Quran dalam diri kita, di manakah Al-Quran dalam keluarga kita, di manakah Al-Quran dalam rumah-rumah kita. Ainal Quranu fi ummatil Quran. Di manakah Al-Quran dalam diri umat yang mengaku Al-Qurannya. Ayat 52 Ustaz ni. 52. Okey. A'udzu syaitanir. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ma 'alayka min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alayhim min syai'. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. Janganlah engkau menghalau orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari. Mereka mengharapkan keredaannya. Engkau tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau menghalau mereka sehingga engkau termasuk dalam golongan yang zalim. Allah mengingatkan pada Nabi, walaupun Nabi tidak menghalau, tetapi Allah ingatkan pada Nabi pengajaran untuk kita. Orang yang berdoa pada Allah siang dan malam, ya, pada waktu pagi dan petang ini, orang yang committed walaupun dia orang-orang biasa, bukan elite group, bukan orang yang kaya sangat, bukan orang yang berpengaruh di Mekah itu, Nabi jangan halau mereka. Pelajarannya apa tuan-tuan? Bahawa kita amat menghargai kepada orang-orang di sekeliling kita yang membaca Al-Quran, yang solat, walaupun dia tidak ada harta, dia tidak ada pangkat besar, jangan dihalau mereka. Pasal apa? Jangan dipandang kecil, kerana Allah menyatakan di hujung itu fatakuna minadh zalimin. Kita tak nak jadi orang yang zalim. Orang yang zalim dia pandang kecil, ataupun dalam syarikat ke, dia pandang kecil kepada orang-orang yang mungkin staf biasa, dia pandang besar kepada orang-orang tertentu. Dalam negeri negara, kalau ada pangkat baru dipandang, kalau dia ini OKU ataupun tidak ada duit pangkat dipandang hina, padahal dia menyerah diri pada Tuhan. Itu yang perlu kita perjuangkan, jangan diabaikan. Membawa kita pada resolusi ataupun situasi kita, ya, apakah gambaran keseluruhan kita begitu, bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini Allah akan terus menyelamatkan orang beriman. Don't worry, kalau katakan ada cabaran ujian, Allah akan bawa menjadi orang yang syahid di jalan Allah, tapi jangan sampai bersekongkol dengan perkara keburukan, mendustakan kebenaran, nanti akan diazab di dunia, stres, dan sampai di akhirat nanti hancur dengan sebab kependustaan yang dibuat. Membawa kita pada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, sentiasa ingat Allah agar tidak dihapuskan atau diazab oleh Allah. Yang kedua, manfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati untuk menghargai kebesaran Allah, dan terus baiki agar dapat kebahagiaan dunia akhirat. Kita berdoa untuk Allah pimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada golongan yang orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada terjerumus dalam lembah kezaliman, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca dan tadabbur ini benar-benar masuk dalam hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca dan tadabbur ini dapat melembutkan hati-hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, berilah apa yang kami baca daripada ayat-ayat-Mu ini dapat menjaga lidah kami, dapat menjaga tangan kami daripada masuk ke lembah kemurkaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah salat silap kami, ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita dan kita dipimpin terus menyebarkan cahaya rahmah kasih sayang daripada al-Quran, daripada Allah kepada seluruh masyarakat. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan al-Quran. Kita ingin membina bangsa penyayang. Tabung gerakan ini adalah usaha platform untuk tuan-tuan menyumbang bersama, ya. Jadi kalau ada kesempatan nanti tuan-tuan berkongsi, ya, dan berikan cadangan-cadangan, insya-Allah kita akan sama-sama diskusi, kita sama-sama doakan agar ia dilaksanakan. Jadi ini adalah nombornya yang tuan-tuan boleh tengok di atas skrin. Dan insya-Allah kita bertemu lagi, ya, pada rancangan ataupun episod ulangan kita pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan masyarakat di Malaysia, di seluruh dunia ini diberi cahaya sehingga kan kita tidak lagi takut, tidak lagi bimbang, terus dalam keadaan aman di dunia sampai ke akhirat walau apa ujian melanda. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.